Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. Jika audio jelas macam biasa, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya ya, Regi Jesse Rita Odin. Now, sebentar lagi ya, pukul 2 atau 2.15 saya akan mengulas dan memberi pandangan berhubung dakwaan oleh seorang penulis yang telah menulis menerusi satu portal, menggambarkan mungkin sudah konflik antara kaum ni sudah sampai tahap kritikal, boleh berlaku kekacauan atau berlaku sesuatu. So ini saya akan ulas pada 2 hingga 2 atau 2.15 pagi, sebentar lagi. So bagi mereka yang tidur lewat, boleh bersama saya. Saya akan huraikan pendapat saya. So kebelakangan ini saya banyak mengkritik pendekatan Perikatan Nasional ya, dan PAS dan sebagainya. Walaupun ramai di antara kamu tahu bahawa saya condong ke arah Perikatan dan PAS. Okey. So of course di Malaysia penyokong, pengundi semuanya terbahagi antara kaum ya. Melayu bukan Melayu, satu di belah sini, satu di belah sana. So naturally bila berlaku perpisahan di antara kaum dan agama sebenarnya, maka akan jadi sensitiviti lampau hal-hal berkaitan dengan kaum dan agama, dan tidak boleh dielakkan. Dan di Malaysia, nak pusing tahap puting beliung ke tahap mesin basuh macam mana sekalipun, modal yang digunakan oleh parti-parti utama, kerajaan dan pembangkang, kedua-dua ya, saya bukan nak serang kerajaan, bukan nak serang pembangkang, kedua-duanya modalnya adalah kaum dan agama. Dan lazimnya kedua-dua belah akan pergi ke tahap ekstrim, kadang-kadang melampau. Ini termasuk DAP, termasuk juga PAS. Okey. Kadang-kadang benda yang remeh dipropagandakan dan dibuat isu tahap melangit, yang saya akan sentuh pada 2 hingga 2.15 pagi nanti. Pastikan bersama saya. So begitu juga DAP dan sebagainya. Cuma pihak pemerintah, contohnya kalau hari ini PH memerintah, of course dia dah wujudkan 3R. Dia sentiasa akan siasat belah pembangkang. Macam baru-baru ni saya tak setuju kenyataan seorang pemimpin PAS di Perak yang telah komen berkenaan dengan isu bendera. Saya tak setuju dengan komen dia. Tetapi saya juga tak setuju bahawa dia jadi fokus siasatan, sedangkan ada banyak kenyataan beracun yang telah dikeluarkan oleh pemimpin DAP yang tidak disiasat atau tiada tindakan. Tapi anyway, kalau Perikatan berkuasa, kemudian DAP keluar kenyataan beracun, mungkin disiasat. Tetapi kalau pemimpin mereka keluarkan kenyataan yang menyinggung perasaan DAP atau siapa-siapa, tidak akan disiasat. So sama je lah. Okay. So ini memang modal di Malaysia. DAP dia berkembang atas menakut-nakutkan orang terhadap, kalau dulu UMNO ialah ekstrim. Bila UMNO dah jadi kawan, sekarang bertumpu kepada PAS. Sedangkan DAP dulu bila bekerjasama dengan PAS, semua dia boleh tutup sebelah mata. So kaum dan agama akan jadi modal kepada parti-parti politik di negara kita. Dan politik di negara kita berkembang atas dasar retorik kaum dan agama. Okey, sebab itu malam semalam, atau sebenarnya awal pagi semalam, saya membuat satu live dan berikan formula bagaimana kemelut ini boleh diselesaikan. Satu rahsia untuk reset Malaysia. Anda scroll ke bawah dan anda rujuk reset Malaysia. Awak lihat live itu, amat penting.
saya buka terus rahsia, dan ianya tidak saya tujukan kepada mana-mana parti, saya buka kepada semua. Ya, inilah yang akan selesaikan kemelut politik sehingga diwujudkan satu kuasa ketiga pada PRU16 yang tidak mampu disaingi, dan yang itulah yang akan menjadi kuasa besar selepas itu yang tidak boleh ditumbangkan. Okey. So apa sekalipun, semua ini telah menjurus kepada satu soalan kepada saya. So Reggie berpihak kepada mana sekarang? So dari awal saya berpihak kepada kebenaran, dan kebenarannya Islam. Jadi saya berpihak kepada Islam, bukannya parti. Dari awal, ya. Mereka yang dah lama dengan saya tahu. Okey. So saya bukanlah pakar sangat dalam Islam lah. Itu kena pergi ke tahap ulama dan sebagainya. Tetapi the basic yang diajar oleh tok guru saya mudah. Bagi ianya Islam ini menekankan penghijrahan kita. Okey, salah satu aspeknya ialah penghijrahan, our journey, dan ianya satu perjalanan dan penghijrahan menuju ke air yang jernih. Ya. Kita tidak berada dalam suasana kebenaran mutlak. Kita tidak boleh ada dalam keadaan itu, tapi kita menuju mencari kebenaran dan perbetulkan diri. So, saya memihak kepada Islam. Of course saya condong kepada PAS, tetapi saya bukannya memihak, penumpuan saya ialah memihak kepada parti, bukan memihak kepada Islam. Jadi jika sekalipun saya condong kepada satu parti, tapi jika parti itu saya kira melakukan perkara yang sudah lari dari landasan, saya berani kritik, berani tegur. Saya berani kritik, berani tegur sesiapa sahaja. Saya tidak takut. Yang saya takut hanya satu. Ya. Itu sahaja. So itu menjawab soalan anda. Ya. Bila ada apa-apa masalah, saya kembali kepada kebenaran. Kebenarannya ialah Islam. Di situlah jawapannya. Okey. Itu sebenarnya harus menjadi landasan perjuangan semua yang terbawa-bawa dengan isu-isu politik ini. Okey. Bukannya UMNO, bukannya Anwar, bukannya Tun Mahathir, bukannya Hadi Awang, bukannya Muhyiddin Yassin, bukannya, no. Dan kita dilarang sebenarnya mendewa-dewakan atau memuja-muja pemimpin dan sebagainya. So, kebenaran. Sebab itu awak kadang-kadang akan dengar saya seolah-olah kritik PAS, tapi ada orang salah sangka, oh maknanya ini perjuangkan DAP lah. Saya terus terang, kalau orang tu betul, saya kata betul. Kalau isu bendera tu salah, saya kata salah. Sebab ramai campur aduk. Saya tahu, saya baca argument, saya baca hujah-hujah dalam komen. Ada yang kata, bukan apa Reggie, sebab sekarang rakyat tengah marah, 1.2 juta masuk China. Mereka campur adukkan isu. Ya. Apa jua isu asalkan melibatkan China, mereka campur adukkan. So rakyat tak puas hati sebab itu kau nak serang pihak yang sebenarnya, ya, dengan andaian-andaian, ya, andaian-andaian tanpa menerusi saluran yang betul, protokol yang betul untuk menunjukkan kematangan anda sebagai parti Islam. Ya. Buat press conference, minta penjelasan, minta pihak berkuasa ambil tindakan ataupun menyiasat, dan itu dah dilakukan. Dan mereka mendapati ada bendera Thailand juga dikibar oleh orang-orang Thailand. Tapi sampai hari ini, orang yang beria-ia nak lawan isu China, bendera China,
tak sebut pun pasal bendera Thailand itu. Maknanya isunya bukan bendera, isunya China. So kemudian orang pusing lagi. Oh, sebenarnya orang dah marah sebab ada pelancong. Itu kisah lain. Ini kisah lain. Kemudian buat andaian, oh ini semua diada-adakan untuk membarakan semangat kebencian orang Melayu dan sebagainya, untuk timbulkan huru-hara. I do not know where you get these grandmother and grandfather stories. Itu adalah satu persatuan. Mereka buat satu perarakan. Saya tahu persatuan-persatuan Cina pada time-time tertentu mereka buat. Mereka adalah perayaan mereka dan sebagainya. Ya. So semua sebab awak dah marah, semuanya kira dah jadi tahap nak berperang dengan orang-orang warga China. Dan kalau kita baca grup-grup, ya, ianya beransur-ansur menjadi serang juga orang Cina di sini, Cina secara am, ya. So ini dah jadi resis, ya, dah tersasar landasan. Bukannya depa atau mana-mana pihak yang sedang menimbulkan kekacauan atau ketegangan, tetapi ketegangan ini menjelma daripada tidak boleh kawal emosi. Itu sahaja. So dalam situasi sebegini saya memihak kepada mana? Memihak kepada Islam. Dan percaya atau tidak, bila saya memihak kepada Islam, saya dapati sebenarnya banyak yang berlaku ni dah songsang. Cara perjuangan dah songsang. Apabila mengambil kesempatan atas landasan yang tidak berpaksi kepada kebenaran dengan alasan nak perjuangkan agama bangsa, itu dah songsang. Perjuangan songsang tidak akan menempuhi kejayaan. Nak kejayaan, nampaknya penampilannya parti-parti ni, pembangkang ni, yang saya sokong, tapi nampaknya mereka tidak tahu menjadi pembangkang, mereka tidak tahu menangani isu-isu, dan persepsinya ialah sekarang mereka sedang fokus kepada benda yang bukan isu. Banyak andaian-andaian, persekitaran pembangkang, termasuk laskar dia, aktivis dia, influencer dan sebagainya. Dan ini sedang menimbulkan ketegangan, dan ini akan menjurus kepada nothing. Tidak ada apa-apa dari sudut kemenangan lah. Sebab puak yang ingin membawa perubahan, dia akan cuba dapatkan dulu kuasa yang membenarkan dia melaksanakan perubahan itu. Ini tidak akan menjana apa-apa. Kalau ada pun, kekacauan adalah. Dan akhirnya yang seksa adalah rakyat dan pengikut mereka yang akan hampa. Okey. So anda bersama saya sebentar lagi, kita buat live. Benarkah akan boleh terjadi konflik, ya? Okey. So saya akhiri dengan beritahu anda, saya condong ke arah Perikatan Nasional, betul. Tapi bila saya buat live ini semua, saya akan berpandu balik kepada perjuangan kebenaran, bukannya kepartian. Saya bukannya ahli parti. Saya tidak akan menjadi ahli parti atau ahli organisasi atau mendewa-dewakan mana-mana pemimpin, ya. Dan saya tidak takut kritik, ya. So sehingga kita berjumpa sebentar lagi, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.